Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kita ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan ke IPFIM webinar series. Kita bertemu lagi pada hari ini, pada hari Jumaat Sayyidul Ayyam 8 Mei 2020 bersama yang bahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fazli Masri. Tuan-tuan dan puan kasih Allah sekalian, alhamdulillah kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, segala puji kepada Allah SWT telah memberikan kita kesempatan untuk sampai sehingga pada hari ini 15 Ramadan, dan mudah-mudahan Allah SWT memberi kita kekuatan dalam fasa-fasa yang agak genting dan kritikal ini untuk terus kita beribadah kepada Allah SWT, menghambakan diri kepadanya dan terus kekal produktif. Jadi tuan-tuan dan puan kasih Allah sekalian, hari ini kita akan membincangkan salah satu lagi daripada topik-topik yang menarik sepanjang daripada musim-musim PKP ini yang kita bawakan. Antara yang menarik pada hari ini, kita akan bersama Ustaz Fazli membincangkan tajuk istiqamah dalam musibah, bangkit mencari hikmah. Sebelum itu, kita mulakan dulu dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baiklah tuan-tuan dan puan kasih Allah sekalian, sebelum kita bersama dengan yang bahagia Ustaz, kita minta semua tuan-tuan dapat memastikan video serta mikrofon anda sentiasa ditutup sepanjang sesi ini berjalan. Segala persoalan boleh diajukan di ruangan Q&A. Kalau sebelum ni kita menggunakan ruangan chat, kali ini kita boleh menggunakan ruangan Q&A. Jika tuan-tuan bertanya ataupun mempunyai soalan yang sama telah ditanya, boleh saja untuk menekan butang upvote. Jadi dia akan naik, soalan tu akan naik. Maksudnya ramai yang ingin bertanya soalan tersebut, kita akan menjawab di hujung rancangan. InsyaAllah pembentangan pada kali ini akan berlangsung sekitar 30 minit ke 40 minit. Kemudian kita akan buka pada sesi soal jawab. Tanpa melengahkan masa, kita mempersilakan yang bahagia Ustaz Fazli Masri. Beliau merupakan seorang ketua jabatan ataupun ketua syariah di Co-op Bank pertama, berpengalaman luas dalam bidang syariah dan perbankan Islam, menjadi penasihat di pelbagai institusi kewangan, juga berkhidmat di pelbagai consulting firm, dan sehingga kini beliau merupakan seorang ketua syariah di Co-op Bank pertama. Jadi kita mempersilakan yang bahagia Al-Fadhil Ustaz untuk mengambil tempat memberikan pengisian kepada kita semua. Tafadhal syukur. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diletakkan di bawah lembayung lindungan sayap para malaikat pada pagi ini. Cuba kita bayangkan kebiasaannya kalau kita berada dalam majlis ilmu, kita mungkin berada dalam satu kawasan yang agak kecil, ya, di surau, di masjid, kecil je kawasannya. Bayangkan majlis ilmu tersebut, ya, diberikan lindungan di bawah sayap para malaikat. Tapi kita ni dalam normal yang baru, program kita ni melalui webinar ni, maknanya kita semua berada semuanya pada jarak lokasi yang begitu jauh belaka. Mungkin ada yang di Kuala Lumpur, mungkin ada yang di negeri lain-lain, mungkin ada yang di pantai timur, mungkin ada yang di pantai barat, ada di Johor, ada di Pulau Pinang dan sebagainya. Maknanya semakin besar, ya, semakin besar maknanya tebaran sayap para malaikat yang akan menaungi kita, yang mana kita akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukurlah kita dengan normal baru ini. Nampak gayanya ada hikmah yang besar. Di sebalik ini pun dah nampak dah ada hikmah yang besar untuk kita berada di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Hari ini hari Jumaat, Sayyidul Ayyam, Yaumul Mubarakah.
kita dapat sedikit sebanyak peluang Allah Subhanahu Wa Taala berikan untuk kita membincangkan tajuk yang cenderung kepada spiritual, kerohanian, untuk kita sama-sama yakni menelusuri ya di alam rohani, untuk kita melihat kembali ya apakah hikmah di sebalik semua musibah yang berlaku ini. Tajuk saya adalah istiqamah ya. Dalam musibah bangkit mencari hikmah, ada dua kata kunci penting dalam perkongsian saya pada pagi ini, iaitu istiqamah dan juga hikmah. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita nak bercakap tentang istiqamah ya, ini merupakan perkataan bahasa Arab yang berasal daripada perkataan istaqamah ya. Istiqamah bermaksud tetap teguh ya, mengikuti satu jalan, atau dengan kata lain yakni konsisten dalam tindakan kita berdasarkan kepada satu panduan. Maknanya dia tak berubah-ubah ya. Maknanya kita kekal tetap pendirian kita duduk dalam panduan hidayah dan taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat Imam Nawawi ya, Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Salihin, Imam Nawawi berkata para ulama bahawa makna istiqamah adalah sentiasa mengikut ketaatan kepada Allah. Itu kata kunci dia, maknanya taat kepada Allah, itulah istiqamah yang diberikan penekanan oleh Al-Quran dan juga hadis. Oleh sebab itu, di sini saya ada kutkan sandaran kita kepada beberapa ayat Al-Quran untuk kita jadikan paksi pada pagi ini dalam membicarakan tajuk berkenaan dengan istiqamah ini. Di dalam surah yang dinyatakan surah Hud ini, maka tetapkanlah kamu pada jalan yang benar ya. Tetaplah kamu pada jalan yang benar. Fastaqim, kata Allah Subhanahu Wa Taala, fastaqim kama umirta ya. Dalam surah Hud ini dengan jelas Allah nak kita berada dalam jalan ketaatan sebagaimana yang telah diperintahkan. Dan disebut juga waman taba ma'aka fastaqim kama umirta waman taba ma'aka wala tatghaw ya, saya ulang, wala tatghaw, maka janganlah kamu melampaui batas ya, jangan melampaui batas. Jadi melampaui batas ni ada dua keadaan, sama ada kita hilang ketaatan ataupun kita memikirkan untuk extremely nak taat kepada Allah dan akhirnya terpesong ya. Itu dua keadaan yang mungkin yang dimaksudkan dengan wala tatghaw. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebut dalam surah Fussilat ayat 30, innalladzina qalu rabbunallah summa istaqamu. Sekali lagi perkataan istiqamah muncul dalam Al-Quran ya, summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Nampak meneguhkan pendirian mereka. Istiqamah iaitu kekal tetap dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka ni kalaulah dilanda musibah dan ujian sekalipun, ya, maka apa yang akan berlaku ialah malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu berasa takut ya. Wala takhafu, jangan takut ya. Wala tahzanu, jangan rasa sedih ya. Perniagaan kita mungkin merosot dalam tempoh musibah Covid ini, PKP berlangsung hampir 2 bulan ya. Bisnes tak boleh jalan, merosot teruk. Mungkin tak ada gaji lagi nak bayar pekerja kita terpaksa kita berhentikan. Mungkin ada yang dijangkiti Covid ya, mungkin ada yang keluarganya dijangkiti Covid, betul ya. Mungkin hari terakhir dia tengok suami dia dijangkiti Covid, itulah kali terakhir, tak jumpa dah.
Naik ambulan, masuk ke hospital, tahu-tahu diberitahu meninggal dunia. Kita nak uruskan jenazah tak boleh, kita nak kebumikan jenazah pun tak boleh. Tapi Allah pujuk kita ni tuan-tuan, puan-puan, Allah pujuk kita. Allah kata la takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih tuan-tuan. Ya. Yang pentingnya kita kekal istiqamah. Baik. Jadi apa kita nak rangkumkan daripada intipati dan intisari daripada ayat-ayat Al-Quran yang telah saya bacakan tadi. Para ulama kalau kita merujuk kepada tafsir Sa'di ya daripada Syekh Abdul Rahman Nasir Sa'di, seorang pakar tafsir dalam abad yang ke-14 Hijrah, merangkumkan dalam istiqamah ada 3 rangkuman penting yang kita nak kena kekal amalkan. Iaitu pertamanya istiqamah dalam taqwa. Istiqamah dalam taqwa, iaitulah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi biasanya kalau sebut taqwa datang dengan iman dulu, iman dan taqwa. Ya. Kemudiannya istiqamah dalam kebajikan. Istiqamah dalam kebajikan. Kalau pertama ketaatan dan taqwa, yang keduanya kekal dalam kebajikan. Kita tak ganjak kaki kita daripada melaksanakan kebajikan. Yang ketiganya adalah istiqamah dalam ihsan. Semuanya ni ada kaitan dan apabila Nabi ditanyakan para sahabat pun tentang perkara-perkara berkaitan dengan iman, Nabi selalunya menjelaskan tak pisah daripada perkataan ketakwaan, ya, iman, takwa dan juga ihsan. Ini tak berpisah 3 perkataan ini. Jadi 3 rangkuman ini, apa yang saya nak sebut, saya mulakan dengan istiqamah dalam takwa. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita merupakan usahawan, kita merupakan seorang peniaga, ya, tak kira siapa pun kita merupakan penjual ataupun kita merupakan pembeli. Kalau kita ni institusi kewangan Islam sekalipun, kita adalah bank, kita adalah siapa saja kedudukan kita. Dalam melaksanakan apa-apa urus niaga, pekerjaan, kita hendaklah kekalkan semuanya itu berada dalam keadaan yang patuh syarak. Kalau sebelum musibah, kita cukup menjaga nak berada dalam keadaan yang patuh syarak. Dalam keadaan musibah pun, kita kena berada dalam keadaan patuh syarak. Selepas musibah pun, kita kena berada dalam keadaan yang patuh syarak. Ya? Sebab itu, kalau sebelum musibah, kita ada kesempitan sedikit, kita akan pergi ke ar-rahnu. Ya? Jangan, apabila musibah ni melanda, kita pergi ke pajak gadai riba, pajak gadai konvensional. Kita lihat dalam 2-3 hari selepas PKPB dilaksanakan, panjang pajak gadai konvensional, penggadai-penggadai beratur panjang di sana. Jadi kita kena istiqamah tuan-tuan, kekalkan diri kita ya berada dalam keadaan yang patuh syarak. Kita juga sebagai peniaga, kita kena amanah, kita kena jujur dalam perniagaan. Sebagaimana dalam hadis menyatakan, peniaga yang benar dan amanah bersama dengan para nabi, as-siddiqin dan golongan para syuhada di hari kebangkitan gelap. Ya, jadi jangan kita meniaga karipap tak ada isi, jangan meniaga masak apa tak jadi hari ini masuk dalam Facebook kemudian kita jual, ya. Maknanya kita jual barang yang tidak ada bukan setakat tak ada kualiti dah tu, ya. Jangan jual makanan yang basi, jangan jual makanan yang bermasalah dan sebagainya. Kena jujur dalam perniagaan kita. Kita mesti takwa dan takut untuk melanggar hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena kekalkan urus niaga kita dengan perbankan Islam. Kalau sebelum perbankan Islam, ya, sebelum musibah, kalau sebelum musibah kita dengan perbankan Islam, tiba-tiba ada masalah sedikit disebabkan kerana musibah COVID-19 ini, jadi kita nak refinance pembiayaan kita. Kita nak refinance, jangan lari. Jangan lari dari bank-bank Islam. Jangan pergi kepada bank konvensional.
Mungkin sebab kerana beberapa basis point saja berbeza. Konvensional lebih murah mungkin. Mungkin, saya sebutkan mungkin. Sepatutnya dah kompetitif dah. Ya, sepatutnya perbankan Islam juga dah kompetitif. Tapi mungkin kita tengok ini konvensional tawarkan yang menarik, package yang lebih menarik. Ya, mungkin lebih murah. Ada package-package yang dipackagkan dengan lebih menarik. Ada flexi overdraftnya. Kalau dengan perbankan Islam takut-takut tak ada overdraft. Yang ini ada overdraft ni. Jangan terpedaya. Jangan kita terjerumus dan terperangkap dalam keharaman, ya, yang semata-mata kerana ada kesulitan sedikit berlaku. Sebab susah sikit berlaku, kita dah lari, kita dah terjebak dengan dosa-dosa besar. Begitu juga dengan institusi kewangan Islam. Sedikit pesanan dan nasihat daripada saya pada pagi yang mulia hari Jumaat ini. Disebabkan kerana musibah yang melanda ni susah nak dapat bisnes. Ustaz, susah kita nak dapat bisnes. Ya, nak dapat bisnes yang viable, yang betul-betul boleh generate profit, yang selamat dari sudut credit risknya very low. Susah Ustaz sekarang ni. Tapi yang ada ni kata grey area. Tapi ni minta tolong Ustaz ni cuba halalkan. Jangan tuan-tuan. Jangan minta begitu. Kalau ada bisnes yang grey area, kita rasa ini grey area syubhah, tak boleh diselesaikan. Tak ada makhraj, tak ada jalan keluar. Grey area is grey area. Ya? Syubhah adalah syubhah. Dan selamatkan diri kita daripada perkara yang syubhah. Jangan takut, la takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Bila kita istiqamah, kita nak kekalkan diri kita dalam takwa, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan gantikan dengan rezeki-rezeki yang lebih baik. Ustaz, ini kes pembiayaan ni bagi untung kepada bank 500 juta Ustaz, bukan senang nak dapat. Ustaz tolonglah cari jalan. Tak. Ya? Tak. Perkara yang al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Apa yang halal jelas, apa yang haram jelas. Kadang-kadang ada yang di antara keduanya umurun mushtabihat. Ini yang dipanggil sebagai perkara-perkara yang syubhah. Tinggalkan syubhah tuan-tuan. Istiqamah kita. Baik. Yang seterusnya adalah istiqamah dalam infak ataupun dalam kebajikan. Tuan-tuan, kita nak mengambil sedikit ibrah, contoh daripada para sahabat dalam keadaan sebelum hijrah. Sebelum hijrah, kita biasa mendengar nama sahabat Abdul Rahman bin Auf, seorang sahabat yang begitu hebat, seorang saudagar, hartawan, ya, mempunyai harta yang berbilion, ya. Kita tengok Abdul Rahman bin Auf, ya, Abdul Rahman bin Auf melaksanakan dalam keadaan senang, dalam keadaan dia mampu, ya. Dalam satu riwayat kalau kita baca dalam kitab Rijal Haula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dia nyatakan Abdul Rahman bin Auf pernah mendermakan 4,000 dinar. 4,000 dinar ni bukan sedikit, ya. 4,000 dinar dan 40,000 dirham dan 1,500 ekor unta. Kayanya Saidina Abdul Rahman bin Auf ni. Dalam keadaan senang, baginda Abdul Rahman bin Auf mendermakan sebegitu banyak, ya. Tapi dalam keadaan susah, baginda Abdul Rahman bin Auf tetap istiqamah untuk melaksanakan kebajikan. Selepas hijrah, apabila berada di Madinah, ada panggilan perang. Rasulullah SAW menyatakan keperluan bajet untuk perang. Serta-merta Abdul Rahman bin Auf, dia kata, di sisi aku pada ketika ini ada 4,000 dinar. Dia kata. So, dia kata, immediately dia dermakan 2,000 dinar. Dan dia kata separuhnya lagi dia nak guna untuk pusingan modal berniaga dia. Ya? Nampak tak? Jadi maknanya, dalam keadaan kita senang pun, kita kekal berada dalam kebajikan, kita laksanakan infak, kita bayar zakat, kita berwakaf, kita bantu gelandangan,
kita bantu anak yatim, kita bantu ibu tunggal, bantu orang susah dan sebagainya. Dalam keadaan musibah, tetap kita kekalkan. Ustaz, saya ni pendapatan terjejas. Macam mana nak kekalkan diri melaksanakan kebajikan? Tuan-tuan, ada seorang sahabat nama dia Abu Uqail. Dia tanya Nabi SAW, saya seorang yang susah, wahai Nabi, macam mana saya nak turut serta melaksanakan infak? Nabi kata, berilah walaupun ia adalah seuncang tamar. Maka Abu Uqail ni dalam sejarah, dia memberikan 3 kilo tamar ataupun kurma. Ya. Maknanya tak ada had. Tak ada had minima. Kalau akaun bank tu dia ada had minima. Tapi untuk kita menabung tabung akhirat kita tak ada had minima, tuan-tuan. Bukan RM10, bukan RM20. Ya, RM1 pun boleh, 50 sen pun boleh. Yang penting kita kekalkan, kita laksanakan infak itu pada setiap waktu dalam keadaan senang dan dalam keadaan susah. Kita lihat Abdul Rahman bin Auf apabila berhijrah, dia tinggalkan segala harta dia, hartanya semua dirampas oleh kaum musyrikin. Apabila dia sampai di Madinah, apa pun dah tak ada. Apa pun dah tak ada. Jadi macam mana nak berniaga? Abdul Rahman bin Auf pinjam dengan seorang daripada sahabat daripada Ansar. Pinjam tuan-tuan sebagai modal. Apabila dia berniaga balik. Perniagaan yang agak pelik, nak berniaga tali unta tapi dia beli unta. Jual unta dengan harga yang sama, tapi dia ambil untung pada tali unta. Dan apabila dia untung daripada perniagaan tali unta tersebut, apa yang Sayyidina Abdul Rahman Auf buat? 1/3 daripada harta dia, daripada keuntungan perniagaan dia tadi, dia guna untuk bayar hutang balik. Sebab dia pinjam modal daripada kaum Ansar, dia bayar balik hutang dia. 1/3 dia guna untuk berikan Qardul Hasan. Dia pula bagi Qardul Hasan kepada sahabat-sahabat yang lain. Siapa yang nak berniaga, boleh jadikan ini sebagai modal. Dan 1/3 yang selebihnya digunakan sebagai modal pusingan. Nampak tak tuan-tuan? Nampak tak tuan-tuan? Kita istiqamah ya, dalam keadaan dan dalam keadaan senang dan juga dalam keadaan susah dengan strategi yang begitu hebat. Ya, sebagai usahawan, sebagai peniaga, sebagai orang-orang yang berurus niaga dalam pasaran. Jadi infak ini tidak semata-mata dilihat sebagai sedekah saja, bukan semestinya wakaf saja. Apabila kita memberikan qardul hasan, iaitu kita pinjamkan wang kepada orang lain dengan tidak mengenakan apa-apa charge, sama ada faedah dalam bentuk kewangan ataupun bukan kewangan, qardul hasan ini juga merupakan kebajikan. Ini juga merupakan infak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada hadis yang menyatakan memberikan qardul hasan pahalanya 10 kali ganda lebih baik daripada memberikan sedekah. Jadi tuan-tuan, saya nak sarankan kepada institusi kewangan Islam. Kita ada 16 institusi kewangan Islam. Mengapa tidak kita tubuhkan tabung qardul hasan secara consolidated? Kita bertaawun. Jangan buat kerja secara isolated sendiri-sendiri. Kita dapati kerja-kerja corporate social responsibility, CSR ini banyak dilakukan dengan baik dalam masyarakat, dalam institusi kewangan Islam. Tetapi banyak berlaku secara sendiri-sendiri. Mengapa tidak kita gabungkan usaha ini, kita laksanakan secara kerjasama? Kalau 16 bank Islam ni ada, setiap satu bank memberikan dana CSR 1 juta. 16 bank maknanya dah ada 16 juta. Jadi 16 juta ini kalau dijadikan tabung qardul hasan, kita bantu peniaga-peniaga kecil, peniaga mikro ya, untuk bangun daripada kesempitan, kesulitan dan kesusahan akibat daripada pandemik COVID-19 ini. Tidakkah ini menjadi satu kebajikan yang begitu terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Seterusnya adalah istiqamah dalam ihsan. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk berlaku ihsan. Allah menyebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah datangkan kalimah ihsan selepas kalimah adil.
Kalau kita yang belajar bahasa Arab, kita akan faham di pertengahan antara kalimah al-adl wal ihsan, di antara perkataan adil dan ihsan ada kalimah waw dan. Waw ini merujuk, maknanya waw tartib. Maknanya kena buat. Wajib kita melaksanakan adil, wajib juga kita melaksanakan ihsan, mengikut kepada tertibnya. Jadi nak menunjukkan bahawa ihsan adalah merupakan darjat maqam yang lebih baik dan lebih tinggi dan lebih cemerlang daripada adil. Kita sebagai peniaga, sebagai usahawan, sebagai institusi kewangan Islam wajib nak melaksanakan keadilan. Ulama kata apa tentang adil? Adil wada'a syai' fi mahallih, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adil juga kata ulama adalah kita melaksanakan hak orang sesuai dengan kehendak-kehendak dan tuntutan hukum syarak. Itu adil. Itu adil. Ya. Tetapi ihsan adalah apa yang kita laksanakan di luar daripada kerangka kontrak yang kita persetujui atas budi bicara sebagai nilai tambah yang lebih baik dan lebih cemerlang daripada adil. Jadi al-adlu wal ihsan adalah dua galakan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berbuat kebaikan. Allah sebut dalam surah An-Nahl ni, sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat ihsan. Yang saya baca tadi, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Memberi kepada kaum kerabat. Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Nabi juga menyebut dalam hadis riwayat Tirmizi, kata Nabi apa? Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Jadi ihsan ini juga bermaksud kalau kita dalam perniagaan, nilai tambahnya mungkin kalau kita buat jual beli secara murabahah, kita dah bersetuju dengan harga jualan yang ada dia punya disclose markup, keuntungan markup yang kita dah persetujui bersama. Tetapi atas dasar ihsan, kita bagi lagi diskaun. Kita bagi lagi ibrok, kita bagi lagi rebate. Nampak tak? Itu ihsan. Sebagai peniaga misalnya, kita tingkatkan kualiti. Kita tingkatkan kualiti barangan yang kita nak jual tanpa kita menaikkan harga. Itu ihsan. Ya? Kita sebagai peniaga misalnya, kita tambah lagi additional services tanpa mengenakan charge tambahan. Ada lagi servis perkhidmatan tambahan tapi tak dikenakan charge. Itu adalah ihsan. Kata Nabi, ihsan bukanlah kita berbuat baik kerana membalas kebaikan yang orang berikan kepada kita. Tetapi ihsan adalah kita melaksanakan kebaikan, hatta kepada orang yang melaksanakan keburukan kepada kita. Itu ihsan. Jadi tuan-tuan, apabila institusi kewangan Islam memberikan moratorium kepada semua pelanggan, tak kira pelanggan mu'sir ataupun pelanggan musir, insolvent ataupun solvent, senang ataupun susah, pukul rata, semuanya dapat moratorium. Penangguhan 6 bulan. Moratorium ni ada tak klausanya disebutkan di dalam perjanjian perundangan? Tuan-tuan semak balik, ada tak? Tidak ada tuan-tuan, dia bukan satu standard clause agreement. Ya, jadi tak ada dinyatakan sekiranya berlaku krisis dan sebagainya, anda layak mendapat moratorium. Tak ada. Dalam perjanjian yang kita persetujui bersama, yang dimeterai, tak ada. Moratorium ni datang sebagai value added kemudian. Jadi sebab itu, ini adalah ihsan. Jadi kita kena perakukan. Sistem kewangan Islam telah berlaku ihsan dengan memberikan moratorium. Isu sama ada nak bagi profit waiver, profit holiday, beri tak beri, itu kita tolak tepi. Ya. Kalau diberi maknanya bertambah lagi ihsannya yang diberi. Ya. In fact kalau kita tengok ta'wid penalty tak kena, gharamah tak kena, keuntungan compound pun tidak kena, keuntungan tambahan yang terbaru untuk hire purchase pun tak kena. Jadi nampak tak ihsan telah berlaku berganda-ganda. Jadi bersyukurlah kita dengan adanya ihsan yang berlaku, ta'awun, tolong-menolong, kerjasama dalam masyarakat kita ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi satu titik tolak untuk kita membangun, ya, terus membangun dalam tempoh-tempoh sekarang ini, keluar daripada kesusahan. Baik, tuan-tuan, seterusnya sekejap.
kita terus pergi kepada hikmah, ya. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sebelum tu, ya, kita nak membicarakan tentang agaknya apa mutiara hikmah, ya. Apa mutiara hikmah? Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan COVID-19 ini datang memberikan mudarat, menyusahkan, ya, menyebabkan ekonomi dunia jatuh. Di USA saja jutaan manusia telah dijangkiti, ya. Jutaan manusia telah dijangkiti oleh COVID-19. 1.2 juta kalau tak silap saya. Hampir 3 juta hilang pekerjaan, ya. Ribuan, puluhan ribu manusia mati dan meninggal dunia. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, surah Al-Imran ayat 191. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri ataupun duduk, ya, dalam keadaan berbaring atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, ya, ya Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kalau kita lihat intipati dalam ayat ini, seolah-olahnya ayat ini khusus nak menceritakan tentang penciptaan langit dan penciptaan bumi itu yang tidak sia-sia. Tetapi kalau kita lihat ada kalimah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Haza. Kalimah haza ini dalam bahasa Melayu maknanya ini. Maka tidaklah Allah ciptakan ini, tuan-tuan. Tetapi dalam tulisan Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali kata perkataan ini itu tidaklah semata-mata merujuk kepada penciptaan langit dan bumi, tetapi merujuk kepada penciptaan seluruh isi langit dan seluruh isi bumi itu sendiri. Ya, seluruh isi langit dan seluruh isi bumi itu sendiri. Haza itu merujuk juga, maknanya setiap makhluk yang Allah ciptakan, termasuklah COVID-19. Ya. Kalau kita rasa COVID-19 ini dicipta oleh manusia, salah. Ya. Penciptaannya adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Manusia itu sebagai perantara saja yang nak menciptanya. Jadi mengapa COVID-19 ini diciptakan? Sudah tentulah ada hikmah di sebalik ini. Bila disebutkan Rabbana ma khalaqta hadza batila, Allah ciptakan ini bukan sia-sia. Jadi kita nampak bahawasanya di sebalik kemudaratan yang didatangkan oleh COVID-19, musibah jutaan, puluhan ribu manusia yang mati, rupanya ada hikmah besar di sebalik apa yang diciptakan oleh Allah ini. Ya, ada hikmah yang besar. Baik, jadi apa mutiara hikmahnya? Satu, kita nak lihat iaitulah musibah adalah merupakan ibrah muhasabah. Untuk kita muhasabah diri kita. Kita nak muhasabah diri kita selama ni dah berpuluh tahun dah. Berpuluh tahun, tuan, kita terperangkap dalam rat race. Bangun pagi pergi kerja, bangun pagi pergi kerja, balik kerja duduk rumah, kemudiannya pergi kerja balik, duduk rumah, pergi kerja, duduk rumah, pergi kerja, balik rumah, terperangkap. Hari-hari kita terperangkap. Ini yang kita panggil sebagai rat race. Rat race ini Allah nak kita muhasabah semula. Adakah rat race yang kita terperangkap ini rat race yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah rat race yang kita terperangkap ini rat race yang merupakan jalan-jalan fi sabilillah? Adakah rat race yang kita terperangkap ini jalan-jalan yang membawa kebaikan kepada kita untuk akhirat nanti? Ada sumbangannya pada kita untuk akhirat nanti. Tuan-tuan, hikmahnya juga boleh kita lihat sebagai bahawasanya ini adalah sesuatu musibah untuk mengelak musibah yang lebih besar. Ada kalanya kita boleh nampak, ada kalanya kita tak boleh nampak. Kita tak tahu apa hikmah di sebaliknya. Tapi kemudiannya nanti kita akan tahu. Kalau kita merujuk kepada iktibar ribut taufan yang berlaku dalam perang Khandaq. Para sahabat dan Rasulullah menggali parit dalam perang Khandaq, gali. Nak perang, tiba-tiba datang ribut taufan. Terganggu. Terganggu, tuan-tuan. Tak boleh nak berperang. Dia rasakan Allahu Akbar, ada musibah pula melanda. Tetapi Rasulullah tahu.
balik apa yang para sahabat rasakan begitu, Rasulullah tahu. Dilihat ternyata selepas itu tentera kaum musyrikin tak dapat nak bertahan di kemah-kemah mereka akibat daripada ribut dan taufan yang ribut pasir yang melanda, menyebabkan mereka terpaksa berundur dan menyerah kalah. Jadi rupanya mendatangkan pula kebaikan. Jadi musibah ni insya-Allah kita kena beriman dia datang untuk membawa lebih lagi kebajikan dan kebaikan kepada kita selepas ini. Dan musibah ini juga sebenarnya mencipta dan memberi ruang kepada norma-norma baru. Ini nak wujudkan norma-norma baru. Saya sebut tadi. Saya kata kalau dulu kita duduk dalam majlis ilmu, kita berada dalam kelas. Siapa yang pernah ikut kelas IFIM dengan saya, kita duduk dalam kelas je. Jadi naungan sayap malaikat dalam parameter kelas itulah. Tetapi hari ini bila kita buat webinar, kita berada di merata tempat. Ada yang berada di Kuching, di Sarawak, di Sabah, seluruh Malaysia ini kita mendapat naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita rujuk iktibar pasca banjir zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh kapalnya berlabuh di Bukit Judi. Selepas ratusan hari berada dalam banjir, air surut, maka berlabuhlah kapalnya di atas Bukit Judi. Dalam keadaan dunia semuanya telah musnah, tak ada apa yang tinggal. Keturunan manusia yang tinggal pun limited dalam atas kapal tu saja. Apa yang nak diharapkan lagi? Tetapi Nabi Nuh tetap istiqamah membangunkan kembali tamadun manusia. Sehingga dikatakan terbitnya tamadun Babylon. Tamadun Babylon ni adalah cicit. Pemerintahnya merupakan cicit kepada keturunan generasi keempat daripada Nabi Nuh alaihi salam. Jadi tamadun Babylon yang kita faham, yang kita tahu dalam sejarah merupakan satu tamadun yang begitu gah dan begitu hebat dalam sejarah. Ada perkara-perkara antara 7 perkara ajaib, begitu moden dan begitu hebat. Jadi kita kena percaya normal baru yang kita akan cipta selepas ini adalah perkara-perkara yang lebih membawa kehebatan dan kecemerlangan. Tuan-tuan, kita juga kena percaya antara hikmah selepas ini Allah Subhanahu Wa Taala nak turunkan rezeki-rezeki, peluang-peluang perniagaan yang baru dengan kaedah perniagaan yang baru tercipta. Kita nak ambil iktibar sahabat pasca hijrah, selepas hijrah sebelum hijrah, perniagaan para sahabat ni bercampur dengan kaum kafir musyrikin. Selepas hijrah bercampur pula peringkat awalnya dengan kaum Yahudi. Tapi tak lama selepas itu diwujudkan pasar Islam untuk umat Islam berniaga di situ. Dia mewujudkan peluang-peluang perniagaan yang baru dan kaedah perniagaan yang baru khas khusus untuk umat Islam. Kita tunggu ini. InsyaAllah kita kena beriman dan percaya ini akan berlaku. Peluang-peluang rezeki Allah Subhanahu Wa Taala ini akan datang dengan cara yang tak disangka-sangka. Cuma kita kena istiqamah dan bertakwa kepada Allah. Sebagaimana Allah juga menjamin bagi orang-orang yang bertakwa ini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan bagi kita jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Taala akan kurniakan kita rezeki yang kita tak sangka-sangka. Baik. Kita kena beriman dan percaya bahawanya kesusahan, kesulitan yang kita hadapi pada ketika ini, setiap kepayahan ini nak berniaga susah Ustaz, nak buat perniagaan susah, tak kiralah kerja di bank, bank pun nak buat bisnes sekarang susah, syarikat korporat nak buat perniagaan susah, peniaga-peniaga kecil apatah lagi nak buat perniagaan sangat susah. Setiap kepayahan ini insya-Allah pasti akan diiringi dengan kemudahan. Sebagaimana janji Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Insyirah, inna ma'al usri yusra. Oleh itu, tetapkanlah kepercayaanmu bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran akan disertai dengan kemudahan. Akan disertai dengan kemudahan. Kita kena yakin itu insya-Allah. Jadi kita kekalkan istiqamah kita. Itulah istiqamah dalam 3 perkara. Sebagai kesimpulannya, istiqamah dalam takwa, istiqamah dalam melaksanakan kebajikan, istiqamah dalam melaksanakan ihsan. Mudah-mudahan tuan-tuan
kita istiqamah dalam musibah ini dan insya-Allah kita boleh bangkit mendapat hikmah daripada apa yang kita lalui. Jadi sekian dulu saya buka kepada soalan-soalan untuk kita perbincangkan. Insya-Allah dalam masa 5 ke 10 minit. Dipersilakan. Jazakumullah khairan kepada yang bahagia Al-Fadhil Ustaz. Jadi insyaAllah di sini kita menerima beberapa soalan lah. Kita mulakan soalan yang pertama daripada Puan Sandora. Dia sebut dekat sini, dalam keadaan yang menyedihkan atau kesempitan, bagaimana kita nak maintain supaya diri kita istiqamah untuk berpegang dengan kata Allah SWT, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Mohon pencerahan yang bagi Ustaz. Baik, soalan yang bagus tuan-tuan. Bagaimana kita nak kekalkan diri kita dalam keadaan sulit? Bagaimana kita nak kekalkan diri kita dalam keadaan susah? Ya, tuan-tuan. Sebenarnya senang pun adalah ujian. Ya, susah pun juga adalah ujian. Dan kesenangan itu ada kalanya ujian yang lebih besar daripada kesulitan. Allah Subhanahu Wa Taala uji kita dengan kesusahan dan kesulitan sebagai tanda sayang. Tanda sayang tuan-tuan. Sebagai tanda cintanya kepada hamba-Nya. Sebagai tanda bahawasanya dia nak kita muraqabah, kita takarrub kepada Allah, dekat dengan Allah, kita hamparkan kasih sayang kita juga, kita balas cinta kita kepada Allah. Kita balas kasih sayang kita kepada Allah. Begitu Allah sayang kita ini, walaupun kita ni hamba yang berdosa, hamba yang melaksanakan dosa yang begitu banyak, Allah tetap sayangkan kita sebagaimana lebih lagi daripada seorang ibu yang sayangkan kepada bayi yang baru lahir. Kita kena ingat itu. Jadi dalam keadaan kesulitan, ingat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawasanya Allah sayang kita. Allah uji kita ini supaya Allah nak kita dekat dengan Allah. Allah nak dengar rayuan kita. Allah nak dengar suara kita. Allah nak dengar doa kita, tuan-tuan. Allah nak dengar kita. Jadi kita sebenarnya dalam keadaan sulit ni nak kena kekal untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Gandakan memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam keadaan senang, kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita melaksanakan kebajikan. Dalam keadaan susah pun kita kekalkan diri kita melaksanakan kebajikan. Kalau dulu kita boleh derma RM1 juta dalam masa sebulan. Sekarang ini kalau kita boleh sedekah 3 biji kurma pun, itu mungkin lebih disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sisi Rafiqul A'la. Allahu Akbar. Ada soalan yang lain? Allah pada Ustaz, pencerahan yang sungguh menggugah jiwa. Seterusnya kita lihat satu soalan yang kita terima daripada Facebook Live kita daripada Puan Husna. Dia sebut kat sini, Assalamualaikum Ustaz Fazli. Sekiranya selepas mora, individu yang kehilangan mata pencarian tidak dapat melunaskan bayaran bulanan kepada bank. Sedangkan pihak bank menuntut bayaran tersebut. Apakah pandangan Ustaz? Baik, tuan-tuan. Jadi moratorium ini diberikan penangguhan 6 bulan bayar, rehat bayar. Saya sebutkan tadi diberikan kepada yang musir, diberikan juga kepada yang mu'sir. Yang kepada orang yang senang juga diberi, kepada yang susah juga diberi. Mu'sir yang susah. Jadi walaupun selepas 6 bulan diberikan rehat bayar, katalah sepatutnya bulan yang ke-10 kita dah mula nak kena regularize balik bayaran kita kepada bank. Sekiranya kita adalah tetap dalam keadaan yang sukar dan sulit, masih lagi dalam keadaan yang mu'sir, janganlah kita berduduk diam. Jangan kita duduk diam, jangan kita hadapi kesulitan kita itu tanpa kita berkongsi dengan institusi kewangan Islam. Datang, berbincang dengan institusi kewangan Islam, insya-Allah ada jalan-jalan untuk kita selesaikan. Kita ada, perbankan Islam ada program-program yang dipanggil sebagai program rescheduling dan juga program restructuring. Dia tengok keadaan setara mana krisis yang dihadapi, setara mana kritikalnya kedudukan kewangan tuan-tuan. Sekiranya boleh dilaksanakan penjadualan semula, maka dijadualkan semula dengan ansuran yang lebih rendah. Dijadualkan semula. Lihat kepada apa nanti penyelesaian yang boleh dibuat. Sekiranya
Penjadualan semula tak boleh dia buat. Kalau kena buat restructuring, penstrukturan semula, maka dia buat penstrukturan semula. Jadi program-program ini sepatutnya mestilah boleh dilaksanakan, ya. Dan kepada yang tetap kekal berada dalam kesulitan juga, saya sarankan supaya kalau anda jatuh kepada asnaf, jadi boleh tuntut bantuan sebagai asnaf gharimin. Ya, dalam 8 asnaf zakat, salah satunya adalah asnaf gharimin. Asnaf gharimin ini adalah orang yang mempunyai masalah nak melunaskan hutang. Jadi saya percaya Jawatankuasa Syariah di Institusi Kewangan Islam pun pada hari ini dah mula berbahas dan berbincang bagaimana zakat boleh memanfaatkan membantu defaulters ataupun pelanggan-pelanggan yang tak dapat melunaskan hutang melalui daripada bantuan zakat gharimin. Ambil minta bantuan zakat gharimin ini sekiranya anda lulus daripada screening ataupun kelayakan had kifayah, layaklah. Sepatutnya zakat gharimin, asnaf gharimin ini layak diberikan juga zakat, termasuk dengan tak dapat membayar ataupun melunaskan hutang-hutang di bank. Dan saya kira pada hari ini institusi kewangan Islam juga perlu membayar zakat lebih awal, ya. Setiap semua orang, tak kira sesiapa, tak terkecuali, dalam keadaan kecemasan begini, kita kena cepat mempercepatkan bayar zakat kita. Kalau zakat tu dah cukup haulnya, kita percepatkan. Jangan tunggu 3-4 bulan. Cukup saja haul terus kita bayar. Bahkan ada pandangan daripada Imam Nawawi daripada mazhab Syafi'i yang membenarkan zakat dibayar haulnya setahun lebih awal. Maknanya ni tahun 2020 kita dah bayar zakat untuk 2021. Tujuannya untuk kita bantu asnaf-asnaf yang terjejas dalam tempoh kecemasan ini. Mudah-mudahan ini semua dapat membantu tuan-tuan. Terima kasih. Ada soalan yang lain? Okey, baik Ustaz. Kita sempat untuk satu lagi soalan. Tengok ada ramai bertanya ni. 5 orang bertanya soalan yang sama. Jadi saya bacakan soalan daripada Budiman Mahmud. Dia kata, Assalamualaikum Ustaz. Adakah ujian COVID-19 ini adalah great reset? Great reset yang Allah SWT ingatkan kepada kita semua supaya muhasabah kembali akan kesalahan yang telah kita lakukan selama ini. Sebagai contoh, perbankan konvensional yang masih melibatkan orang Islam. Apa pandangan Ustaz? Saya berpandangan bahawasanya apa-apa saja musibah yang Allah turunkan sebagai ujian kepada kita adalah reset. Apa saja ujian yang Allah landakan, yang Allah turunkan kepada kita adalah reset. Cuma soalnya dia adalah great reset, major reset ataupun minor reset, wallahu a'lam. Kita tak pasti. Kemungkinan ada lagi ujian-ujian yang lebih besar, kita minta jauh. Wa'iyyazubillah. Tapi kalau kita melihat bahawasanya banjir besar, tsunami yang melanda pada zaman Nabi Nuh is a great reset. It's a great reset. Peperangan-peperangan besar yang berlaku dalam dunia is a great reset. Dan beberapa ujian-ujian fitnah yang besar melanda sebelum ini adalah satu great reset. Ya, mungkin pada hari ini Allah Subhanahu Wa Taala nak memperlihatkan kepada kita kepincangan yang berlaku yang kita laksanakan dengan tangan-tangan kita. Memang dalam satu hadis Nabi SAW ada menyebutkan tentang musibah yang melanda manusia ini adalah akibat daripada kerana kita melaksanakan dosa dan kita mengisytiharkan dan kita berbangga-bangga dengan dosa-dosa yang kita laksanakan. Maka generasi itu ditimpakan dengan wabak, ditimpakan dengan kemelaratan yang mana mungkin tak pernah ditimpakan dengan umat yang sebelumnya. Kalau kita melihat kepada intipati ini, kita percaya bahawasanya reset ini ada kalanya nak membawa kebaikan pada kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala nak uji kita juga berada dalam persimpangan. Sama ada kita akan reset kepada yang positif ataupun kita nak reset kepada yang negatif. Ya, ini satu persimpangan yang begitu kritikal untuk kita nak menentukan. Bagi orang yang merasakan urus niaga hari ini banyak sangat
perkara-perkara yang syubhah mungkin. Sehingga kan Rasulullah SAW juga menyebut dalam hadis, akhir zaman ini riba seperti debu-debu yang berterbangan, semua orang pun kena. Ya, semua orang pun kena. Adakah dalam keadaan sekarang ni untuk kita banner satu platform, kita tak pasti, tetapi dari sudut potential opportunity-nya mungkin sebagai normal baru, perbankan Islam sudah tiba masanya keluar berdiri duduk dalam platform yang sendiri. Hari ini dah lama dinantikan oleh syariah sekolah. Kalau selama ini kita kata darurat dan hajiat, perbankan Islam dan konvensional duduk dalam platform yang sama. Mungkin normal yang baru selepas ini kita akan duduk dalam platform yang berasingan. Sebab itu boleh dah kita berdakwah dan kita menarik semua orang untuk berada dalam platform 100% sistem kewangan Islam. Mungkin tuan-tuan, ya. Kita tak menafikan apa sahaja yang boleh berlaku, yang baik-baik ni kita doakan, mudah-mudahan dia berlaku. Ada soalan lagi? Okey, baik Ustaz. Jazakumullah khairan. Banyak lagi soalan sebenarnya, tapi saya kira masa sangat-sangat mencemburui kita. Selain daripada soalan yang banyak, ramai juga yang vote. Saya kira hampir, kalau tengok sini, lebih kurang 20 orang yang bertanya. 20 lebih. Jadi masa sangat-sangat mencemburui kita. Kita mohon maaf kepada semua peserta webinar series pada kali ini. Kita tidak dapat menjawab soalan kerana masa. InsyaAllah di masa akan datang, mudah-mudahan kita boleh bertemu lagi dan juga dapat bersoal jawab dengan lebih baik. Apa yang menarik pada saya, perbincangan yang sangat membuka perspektif baru daripada yang bahagia Fadil Ustaz. Antaranya yang boleh kita recap kembali ialah supaya kita dapat memahami dengan lebih tuntas apakah yang dimaksudkan dengan adil dan juga ihsan. Yang mana kalau kita lihat contoh ihsan itu sehingga sampai kepada perkara-perkara yang di luar daripada kontrak sesama manusia. Baiklah, terima kasih banyak kita ucapkan kepada semua peserta dan juga yang bahagia Al-Fadhil Ustaz yang memberi pencerahan yang cukup baik pada hari Jumaat Saidul Ayyam pada hari ini. Sebagai penutup tuan-tuan dan puan-puan, mungkin bagi yang berminat, kita akan adakan lagi webinar series bersama dengan yang berbahagia Tan Sri Abdul Wahid Omar. Ini sebagai promosi, conversation with yang berbahagia Tan Sri Abdul Wahid Omar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang berminat untuk bersama mendengar yang bahagia Tan Sri berbicara bersama kita, boleh terus mendaftar. Sehingga kini kita dah hampir 500 lebih yang mendaftar bersama dengan kita untuk sesi bersama Tan Sri Abdul Wahid Omar. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan teruskan mendaftar. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak kepada yang bahagia Ustaz di atas kesempatan masa, ruangan yang diberikan, pencerahan ilmu segalanya. Dan tuan-tuan dan puan boleh terus kekal produktif di bulan Ramadan. Saya Muhammad Syahid bin Sa'min mengucapkan terima kasih kepada semua dan kita tangguhkan dengan suratul As dan tasbih kafarah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.